Okey, kita bertanya langsung dengan siapa lagi kalau bukan wakil kita di Bumi Qatar sepanjang kejohanan Piala Asia 2023 ini, Tuan Zul Mizan Azam, yang juga boleh dikatakan Duta Kebudayaan Malaysia di Qatar. Zul, sihat Zul? Ya, Alhamdulillah sihat. So, apa khabar So dan juga Zaki? Alhamdulillah sihat. Okey, tadi dekat sidang media tu macam panas Zul sidang media Malaysia, Bahrain pun saya rasa macam aura dia hari ni agak-agak tegang sedikit. Tak apa, kita nak fokus kepada skuad kebangsaan dulu. Apakah mungkin kebarangkalian Nakso Insar dan juga Endrick Dos Santos dimasukkan ke dalam barisan pemain menentang Bahrain pada Sabtu ini, Zul? Mungkin ada kemungkinan itu berlaku, terutamanya pemain seperti Nakso Insar yang mana perkembangan semasa beliau sudah menyertai latihan penuh bersama pasukan pada Selasa lalu. Jadi lebih kurang ada 3 ke 4 hari sudah pasti boleh membantu pemain ini mendapatkan kecergasan terbaik, mendapatkan persefahaman yang jitu bersama rakan sepasukan. Pada ketika Afiq Fazail difahamkan berdasarkan sesi latihan, kita nampak beliau tidak menyertai latihan, mengalami kecederaan dan menandakan ada berlaku perubahan di posisi tersebut. Berkenaan dengan Endrick Dos Santos, saya menjangkakan pemain ini mungkin tidak diturunkan dalam kesebelasan utama, tetapi mungkin berada dalam skuad 18 main bertemu Bahrain nanti, kerana pemain ini masih kelihatan masih bergelut dengan mendapatkan kecergasan terbaik sejurus pulih daripada kecederaan Su. Baik Zul, itu sikit sebanyak tentang pemain lah. Dan kalau kita singkat kembali, kenyataan yang dikeluarkan oleh Kim Panggon sebenarnya agak firm, agak tegas, dan pendirian dia untuk Malaysia akan turun dalam persemaian agak baiklah lepas ni. Apa yang sebenarnya kalau Zul lihat dalam sidang media tadi, sehingga Kim Panggon ni boleh menjanjikan prestasi yang lebih baik untuk Malaysia bertemu dengan Bahrain? Apa yang membuatkan ada keyakinan tu kepada Kim Panggon, Zul? Saya melihat lebih kepada motivasi dan juga permainan minda untuk beliau beri isyarat jelas kepada pemain dan juga pasukan lawan bahawa Malaysia masih dalam persaingan di pentas Piala Asia ini. Kalau kita nak cakap keyakinan berlandaskan prestasi, kita tidak boleh mengatakan begitu kerana prestasi semasa menyalahkan bagaimana kepincangan skuad Harimau Malaya ketika ini. Jadi dengan motivasi dan juga ketegasan yang dilihat pada Kim Panggon, ia sudah pasti akan menyuntik semangat pemain untuk kembali bangkit, kembali mendapatkan sesuatu keputusan positif yang kita anggap ini adalah misi hidup mati skuad negara. Kerana bukan sahaja saya menjangkakan, ramai yang menjangkakan aksi terakhir bertemu Korea Selatan adalah perlawanan, boleh katakan perlawanan mustahil untuk Malaysia menang. Jadi tiada pilihan, hanya bertemu Bahrain saja menjadi peluang dan ruang buat skuad Harimau Malaya meraih mata satu, boleh katakan, sejarah untuk bola sepak Malaysia di pentas Piala Asia selepas kita mengharungi episod duka di penyertaan 2007 selaku tuan rumah bersama di Kuala Lumpur ketika itu, Zaki. Okey Zul, tadi Zul dah berkongsi ada sedikit tentang pemain yang sudah pun menjalani latihan, iaitu seperti Nakso Insar dan sebagainya. Sedikitlah Zul lebih lagi tentang pemantauan Zul pada sesi latihan Harimau Malaya. Adakah Zul menjangkakan ada perubahan-perubahan bagaimana untuk kesebelasan utama yang akan diturunkan pada Sabtu? Kerana saya pasti itu adalah persoalan yang masih lagi berlega di fikiran peminat atau penyokong setia Harimau Malaya, Zul. Kalau apa yang dikatakan, dijelaskan oleh Panggon, beliau seperti tidak melakukan perubahan yang besar kepada pasukan. Tetapi saya menjangkakan sebaliknya, Su. Sebab kita dapat lihatlah kekurangan keberkesanan skuad negara beraksi baik itu nampak ketika pertemuan dengan Jordan. Jadi saya menjangkakan perubahan bakal berlaku di beberapa posisi, terutama di bahagian, saya boleh katakan di bahagian pertahanan lah. Kerana keputusan 4-0 menyalahkan kelompongan kepincangan Barisan Pertahanan Negara. Yang mana kalau Syarul Saad datang ke sidang media, 90% dia beraksi itu cerah untuk bertemu Bahrain. Jadi
Syarul Saad kita menjangkakan akan diturunkan dalam kesebelasan utama untuk digandingkan bersama Dion Coles sambil Matt Davis di sebelah kanan dan Corbin Ong di sebelah kiri. Di posisi tengah juga saya menjangkakan perubahan. Kalau sebelum ini beliau menggandingkan Afiq Fazail, Stuart Wilkin, tetapi dengan perkabaran Afiq Fazail mengalami kecederaan, Nakso Insar berada dalam radar utama, dalam pilihan utama untuk digandingkan bersama Stuart Wilkin maupun bersama Syamil Kuti dan Brandon Gan. Di posisi penyerang, kalau sebelum ini panggon pertaruhkan Romel Morales, tetapi kali ini saya merasakan trio yang sebelum ini kita biasa lihat, iaitu Darren Lock, Faizal Halim dan juga Arif Aiman akan dipertaruhkan bertemu Bahrain nanti. Itu cerita tentang Malaysia lah, Zul. Dan sekarang kita nak berbincang tentang Bahrain sebenarnya. Kalau lihat prestasi sebelum ni, mereka tewas sebenarnya dengan Korea Selatan 3-1 sebelum ni. Dan melalui Jabatan Zul, akan ada perubahan besar yang akan berlaku untuk skuad Bahrain untuk menentang Malaysia? Okey, pasukan Bahrain saya menjangka ada sedikit perubahan kerana jurulatih Antonio Pizzi mengesahkan pertahanan iaitu Benedi tidak dapat diturunkan akibat kecederaan. Saya tidak pasti pemain mana akan menggantikan tempat Benedi ini. Tetapi pemain sedia ada bersedia untuk mengalas tugas di benteng akhir. Lain-lain pemain saya menjangkakan pemain-pemain yang sama, trio di bahagian serangan diketuai seperti saya laporkan tadi, termasuk Kapten Ali Wadan, pemain berjersey nombor 7. Ali Wadan ini adalah pemain harapan bagi negara Bahrain untuk kempen Piala Asia kali ini. Dan kita juga melihatlah keberadaan Antonio Pizzi itu juga sesuatu yang besar buat pasukan ini. Bukan calon-calon jurulatih,